Selamat pagi kerana dapat mengikuti kebaktian online hari ini. Mungkin anda menonton online melalui Facebook atau melalui recording. Mari kita percaya bahawa anda akan diberkati oleh Tuhan. Bagi anda yang pertama kali mengikuti kebaktian online, saya mengalu-alukan kehadiran anda. Saya percaya bahawa Tuhan amat rindu berjumpa dengan anda. Saya percaya Tuhan tahu apa isi hati anda pada hari ini. Dan jikalau ada apa-apa soalan di dalam hati yang belum dijawab, saya percaya anda akan menemui jawapannya dalam firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita melihat seorang watak yang bernama Samson. Dia seorang wira bangsa Yahudi yang dilahir pada masa orang-orang Israel berada dalam tangan orang Filistin, iaitu musuh mereka. Samson dianggap oleh orang Yahudi sebagai seorang yang sangat diberkati Tuhan kerana mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau kita pernah menonton cerita Superman, Samson adalah serupa Superman. Tuhan memiliki panggilan khusus untuk Samson, iaitu membela orang-orang Israel dari Filistin. Tapi malangnya, kehidupan Samson yang sangat mementingkan dirinya akhirnya menghancurkan hidupnya. Beliau diperdayakan dan dianiayai oleh musuh-musuhnya sampai menjadi buta. Walau bagaimanapun, pada akhirnya pada saat dia bertaubat dan hidup saleh, Samson dapat menjalani kehendak Tuhan dan membela orang-orang Israel dari Filistin. Petikan hari ini adalah dari buku Hakim-Hakim, bab 13 ayat 1 sampai 3. Pada masa Samson dikaruniakan sebagai cahayamata kepada Manoah dan isterinya. Kita bacakan Hakim bab 13 1 sampai 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan oleh orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Isterinya Mando, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri pada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau Mando, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah di buku Hakim-Hakim bab 13. Mari kita berdoa. Tuhan, buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biar firman-Mu memimpin kehidupan kami dalam semua situasi dan keadaan. Biar firman-Mu memperbetulkan pikiran kami ke arah kebenaran. Kami meminta hadirat Roh Kudus bersama dengan umat-umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam firman Tuhan, ada 3 perkara yang Tuhan ingin kita ketahui. Satu adalah tentang nilai kehidupan kita. Dan kedua adalah tentang tujuan hidup kita. Dan ketiga adalah tentang karunia dan keilahian yang diberkati Tuhan. 1. Hidup yang bahagia. Pernahkah anda bertanya tentang kelahiran anda? Mungkin ibu bapa kalian pernah bercerita bagaimana mereka teringin seorang anak setelah berkahwin dan selepas itu anda dikaruniakan kepada mereka. Atau sebagai ibu bapa, anda mungkin pernah berdoa untuk cahayamata dan anda telah dikaruniakan seorang cahayamata setelah berdoa. Saya percaya kelahiran anda atau anak-anak anda adalah karunia dan dalam rencana Tuhan. Dalam firman Tuhan, kita membaca bagaimana Manoah dari kota Zorah, walaupun isterinya Mando pada mulanya, malaikat Tuhan bertemu dengan isterinya dan menyatakan beliau akan melahirkan seorang anak. Tuhan sebenarnya telah menentukan masa kelahiran Samson sebelum malaikat menemui isterinya Manoah. Kelahiran Samson ditentukan oleh Tuhan pada ketika itu kerana Tuhan berkehendak Samson membela orang Israel dari penyiasaan Filistin pada saat itu. Dan pada masa yang sama Tuhan mengizinkan Samson dilahirkan
kepada keluarga Manoah. Isteri Manoah diberkati Tuhan dengan cahaya mata, dan bersamaan itu Tuhan memiliki rencana yang besar untuk Samson, di mana dia dilahirkan pada masa Tuhan merencanakan pembebasan bagi bangsa Israel dari seksaan orang Filistin. Di sini kita dapat melihat bahawa Tuhan telah menentukan kelahiran Samson, dan pada masa yang sama memilih keluarga Manoah sebagai ibu bapa Samson. Hari ini saya rasa Tuhan ingin kita ketahui bahawa kelahiran anda telah ditentukan oleh Tuhan sebelum anda dijadikan. Kelahiran anda adalah satu karunia kepada keluarga anda. Oleh demikian, kehidupan anda adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Tuhan. Di dalam buku Mazmur, bab 139, ayat 13-16 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib pada apa yang ku buat, dan jiwaku benar-benar mengedarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum atau satu pun daripadanya. Mungkin anda pernah mendengar kata-kata orang yang menyatakan kehidupan mereka tidak bernilai kerana merasa kehidupan mereka sia-sia semata-mata. Atau ada di antara kita yang merasa hidup kita tidak bermakna. Jangan percaya bisikan iblis yang cuba menjatuhkan anda, kerana ini bukan kehendak Tuhan. Apabila Tuhan menentukan kelahiran anda, tentunya Tuhan ada rencana untuk kehidupan anda. Kadang-kadang kita juga melihat kehidupan orang lain dan membuat perbandingan. Kita mungkin mengatakan, saya tidak sebagus atau seistimewa dibandingkan mereka. Jangan percaya pembohongan-pembohongan daripada iblis. Kamu ada keistimewaannya yang telah dicipta oleh Tuhan dan mempunyai rencana hidup yang ditentukannya. Kadang-kadang anak-anak kami juga suka membuat perbandingan dengan mengatakan siapa yang lebih pandai di dalam pelajaran. Pada saat tersebut, saya dan isteri saya akan mengingatkan mereka bahawa semua orang dilahirkan dengan karunia dari Tuhan. Oleh itu, semua mempunyai keistimewaan tersendiri. Oleh itu, perbandingan antara satu sama lain tidak baik. Sebagai ilustrasi, saya akan mengaitkan cerita tentang ujian yang diberi kepada binatang-binatang di hutan. Jikalau ujian tersebut adalah memanjat pokok, pastinya gajah akan gagal dan monyet akan menjadi juara. Jikalau ujian adalah menumbangkan pokok, pastinya gajah akan menang. Daripada ilustrasi, saya berharap mereka tahu menilaikan keistimewaan mereka masing-masing. Dan kami juga akan menunjukkan dan menuntun mereka untuk mengembangkan keistimewaan dan kelebihan mereka masing-masing. Jadi, saudara-saudari, kebenarannya adalah ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan semua kita mempunyai keistimewaannya tersendiri. Seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan, kelahiran Samson adalah untuk rencana membelakan orang Israel yang ditindas oleh orang Filistin. Oleh itu pada hari ini, marilah kita memiliki iman dan katakan, ada rencana Tuhan dalam hidup saya untuk masa depan dan pengharapan. Sekali lagi, ada rencana Tuhan dalam hidup saya untuk masa depan dan pengharapan. Ya, petikan ini adalah daripada Yeremia bab 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu, kata Tuhan.
rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu, untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Saya sangat diberkati oleh apa yang dikatakan oleh Pastor Rick Warren. Dia mengatakan sebegini, kamu ada di dunia ini bukan semata-mata untuk diingati, tetapi kamu berada di sini untuk menyiapkan diri bagi kehidupan yang kekal. Mari kita menghargai hidup kita mulai hari ini, kerana kita dijadikan Tuhan untuk kehidupan kekal. Dan sementara itu, kita masih di dunia, Tuhan mempunyai tujuan bagi hidup kita. Don't waste it, ya. Poin yang kedua adalah hidup dengan tujuan. Seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan tentang Samson, hidup kita juga sebenarnya mempunyai rencana yang diberikan oleh Tuhan. Tentunya, satu kenyataan dan dalam melakukan rencana Tuhan, hidup kita bertujuan Tuhan. Saya masih ingat, pertama kali saya membeli smartphone, saya diberi menu yang diberi kepada saya sebelum saya mengetahui fungsi apps dalam smartphone. Tetapi menu agak tebal dan saya tidak baca dengan teliti. Kerana itu, ada banyak app dalam smartphone yang saya tidak tahu ada apa fungsinya. Saya baru tahu setelah diberitahu oleh kawan-kawan. Sebenarnya, menu smartphone yang diberikan kepada kita ditulis oleh pencipta smartphone supaya kita jelas tentang fungsi app tersebut. Tuhan juga memberi kita menu, iaitu Alkitab, agar kita tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Haruslah kita tanya kepada pencipta kita, iaitu Tuhan. Tentulah Tuhan tak dapat memberitahu kita segala-gala jawapan tentang tujuan dan destiny hidup kita. Hari ini, dari firman Tuhan, ada dua aspek tujuan yang Tuhan beri kepada kita yang kita dapat lihat dari kehidupan Samson. Satu adalah, tujuan pertama memberkati keluarga kita serta orang sekeliling kita. Samson telah menjadi berkat kepada Manoah dan isterinya. Samson dilahirkan walaupun mereka pada usia yang tua. Kedatangan seorang cahaya mata telah menjadi berkat kepada mereka. Saya percaya anda juga satu berkat dan bukan beban bagi keluarga anda. Mungkin pada hari ini kamu tidak berfikir begitu, tapi anda dapat membuat pilihan dari hari ini untuk menjadi berkat bagi orang tua kita serta keluarga kita. Ada beberapa tips yang boleh kita lakukan untuk keluarga. Contohnya, untuk anak muda atau remaja. Bolehkah kalian mulai menolong ibu bapa dalam kerja-kerja rumah? Buatlah sesuatu yang berguna di rumah daripada main game atau menonton TV saja. Bagi kita yang sudah dewasa, bolehkah kita melayani orang tua kita dengan sopan atau memberkati mereka dalam kewangan bila mereka sudah tua? Satu daripada berkat kepada keluarga anda adalah membawa mereka mengenal Yesus. Apabila kita menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga kita, saya pasti mereka juga mahu mengenal Yesus. Hari ini, fikirkan satu cara anda dapat menjadi kesaksian yang baik kepada keluarga anda. Amin. Kedua tujuan adalah melayani Tuhan. Samson selepas dilahirkan, dibesarkan dengan gaya kehidupan orang Nazari. Orang Nazari dianggap pada masa itu seorang yang mengira kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Pada hari ini, kita mengenal Tuhan sebab Yesus yang memberikan nyawanya walaupun kita masih dalam dosa, supaya kita dapat diterima oleh Allah Bapa sebagai anaknya. Sebagai anak Tuhan, kita dapat menikmati karunia daripada Tuhan dan kita mempunyai kehidupan yang berkekalan bersama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita juga melayani Tuhan di mana-mana kita berada. Gereja adalah tempat di mana kita boleh bersama-sama memupuk iman bersama-sama untuk melayani Tuhan. Pada hari ini, saya ingin mendorong kita supaya mengutamakan pelayanan kita.
Saya percaya apabila kita melayani Tuhan, iman kita akan diperkuatkan. Satu cara yang praktikal dalam melayani Tuhan adalah menjadi terang bagi Tuhan di mana-mana kita berada. Saya percaya ini adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk menerangi cahaya Yesus di tempat kerja kita, sekolah kita, di keluarga kita, dan di mana-mana Dia meletakkan kita. Ya, kita sudah mendengar tentang hidup yang berharga di dalam kelahiran kita. Telah direncanakan oleh Tuhan. Dan poin yang kedua, kita juga mendengar tentang hidup dengan tujuan Tuhan. Poin yang ketiga dari firman Tuhan hari ini adalah tentang hidup dalam karunia dan kesalehan. Hidup dalam karunia dan kesalehan. Dalam menjalani tujuan yang ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita, Dia juga memberikan kita karunia dalam hidup. Samson telah dikaruniakan dengan kekuatan yang luar biasa. Kita baca dalam firman Tuhan bagaimana orang Filistin takut kepada Samson oleh sebab kekuatannya yang dapat mengalahkan orang-orang Filistin. Saya percaya anda juga mempunyai keistimewaan tersendiri yang dikaruniakan oleh Tuhan. Saya dapat mengatakan karunia isteri saya adalah kesabaran dan pandai bergaul. Kalau dibandingkan dengan saya, isteri saya cukup sabar apabila dia menjelaskan perkara kepada orang lain. Dia sangat mudah untuk bergaul dan bercakap dengan orang lain dan sensitif dengan hati dan perasaan orang lain. Ada kalanya dia berhadapan dengan masalah salah faham dari orang-orang. Dia dapat merendahkan hatinya supaya dapat mengekalkan hubungan yang baik dengan mereka. Kalau anda pada hari ini tidak pasti apa keistimewaan atau karunia Tuhan dalam hidup anda, cuba tanya kepada orang yang mengenal anda. Seperti ibu bapa anda atau suami atau isteri anda. Saya percaya anda akan terkagum dengan karunia tersebut. Karunia yang diberikan Tuhan adalah baik untuk kita dan untuk kita pakai memberkati kerajaan Tuhan dan orang-orang lain. Janganlah kita salah gunakan untuk kepentingan diri sendiri dan menjadi sombong. Mari kita belajar dari kegagalan Samson. Dia menggunakan karunia kekuatannya untuk memenuhi kehendaknya sendiri. Dia menjadi sombong dan melakukan dosa. Sebagai akibatnya, Samson telah ditawan oleh askar Filistin dan diseksa serta dikurung. Apa yang Tuhan ingin kita ingatkan adalah hidup dalam kesalehan dan rendah hati. Saya percaya kita semua pernah menonton cerita Spider-Man. Dan ada satu ungkapan yang menyatakan begini, with great power comes great responsibility. Iaitu, dengan kuasa yang besar datang tanggungjawab yang besar. Spider-Man dapat menggunakan kuasanya untuk melakukan kehendaknya sendiri atau menguntungkan sendiri. Tetapi, dia selalu diingatkan oleh Uncle Ben, paciknya sebelum dia mati, bahawa dengan kuasa yang diberikan kepadanya ada tanggungjawab yang besar yang perlu dia tanggung. Oleh sebab itu, Spider-Man selalu mengekalkan tanggungjawabnya untuk menolong dan membela mereka yang memerlukan. Dan dia kekal untuk menyembunyikan identitinya agar dia tidak menjadi sombong. Bagi kita hari ini, saya percaya anda juga inginkan karunia anda menjadi berkat untuk keluarga dan masyarakat dalam melayani Tuhan. Inilah tanggungjawab kita juga apabila dikaruniai keistimewaan oleh Tuhan. Mari kita pada hari ini hidup dalam kesalehan, bukan dengan cara hidup tetapi dengan cara Tuhan. Saya ingin mengakhirkan khotbah hari ini dengan Roman 12, di mana Paulus memberi panduan kepada kita bagaimana cara untuk hidup dalam kesalehan. Dan saya ingin membacakan ayat 3-4. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berfikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahawa setiap kami dilahirkan dengan tujuan dalam hidup kami. Hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua karunia dan talenta yang telah Engkau titipkan ke dalam hidup kami. Kiranya kami akan memakainya untuk melayani-Mu Tuhan dan tinggal dalam rencana-Mu dan panggilan-Mu. Saya juga mahu berdoa bagi mereka yang sedang mencari tujuan hidup dan merasa keliru dengan dalam kehidupan mereka saat ini. Kiranya hari ini firman-Mu akan membawa mereka kembali kepadamu dan berjalan bersama dengan Engkau dalam panggilan-Mu untuk hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih kerana mengikut kebaktian online hari ini. Saya mahu mendorong kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ambil prinsip yang ada dan aplikasikan dalam hidup kita, dan kalian boleh kongsikan atau share link khotbah ini kepada kawan-kawan dan keluarga yang tidak sempat mendengarkan hari ini. Saya yakin firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan memberkati hidup anda setiap hari. Amin. Jumpa minggu hadapan.